Mana Ju? Ju. Ju Aziz. Ju Aziz. Ju Aziz lagi. Seorang lagi. Apa dia? Apa dia? Di klinik. Khairun cikgu, Khairun. Dah ada. Karen ada. Dia ada. Kita dalam Cakap sikit Karen. Karen ada. Ada dah lah Iman. Ada. Sorry. Ni Adam tak ada kot. Ada boleh tu. Ni tahu kat mic. Ada. Adam. Ada. Ya. Dia buat apa Adam? Adam. Tak buat apa. Anas tak ada cikgu. Ada. Admit je. Okey, Anas dah masuk. Anas baru keluar. Masuk balik. Dia ingat kelas habis kot. Cikgu makan apa tengah hari tu? Tak makan lagi Pat. Tadi ada kelas form 5, lepas tu terus kelas form 4, kelawak. Tak ada nak makan. Makan you. Okey, kita terus kot. Kita nak tunggu lagi. Boleh terus? Boleh. Cikgu. Terus. Alright. Okey. Boleh. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya Okey, so petang ni cikgu nak ajar berkenaan dengan collision theory. Okey, collision theory. Kuis sebelumnya awak boleh buat tak? Itu susah. Tak main conteng-conteng Sekejap. Buat. Okey, baik. So, petang ni berkenaan dengan collision theory. Okey, collision theory. Okey, maksud. Susahlah tulis kat sini. Okey, dengar je lah Okey, collision theory. Tolong ambil nota. Collision theory. Okey, mengikut collision theory ni dia mengatakan bahawa untuk berlaku sesuatu tindak balas, reaktor ni dia mesti berlanggar. Reaktor mesti berlanggar. So bila reaktor berlanggar, barulah tindak balas tu boleh berlaku. Tapi untuk reaktor tu berlanggar, dia mesti memenuhi dua syarat. So untuk tindak balas berlaku, reaktor dia mesti berlanggar, dan untuk dia berlanggar, dia mesti memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia mesti ada tenaga yang cukup. Dia mesti ada tenaga yang cukup. Sekejap, tengok sini ada ke tak? So syarat yang pertama, dia mesti ada tenaga yang cukup. Tenaga yang cukup ni maksudnya tenaga dia untuk berlanggar. So tenaga yang cukup ni dia ada istilah dia. Istilah dia kita panggil sebagai activation energy. Activation energy. Activation energy. Dan setiap tindak balas yang berbeza,
dia ada activation energy yang berbeza. Activation energy ni apa? Activation energy ni ialah minimum amount energy needed for reacting particle to react. Maksudnya tenaga minimum yang diperlukan oleh particle, reacting particle ni reactant lah. Tenaga minimum yang diperlukan oleh reactant untuk dia bertindak balas. So kalau dia ada tenaga yang cukup, maksudnya dia dah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mesti ada orientation yang betul. Ini syarat yang pertama tadi. Dia mesti ada enough activation energy. Sama ada cukup-cukup ataupun activation energy itu lebih. Kalau lebih lagi bagus, kalau cukup pun boleh berlaku tindak balas. Kalau activation energy kurang daripada sepatutnya, tindak balas tak boleh berlaku. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, partikel yang berlanggar tu dia mesti ada right orientation of collision. Maksudnya dia mesti berlanggar dengan dia berlanggar pada tempat yang betul. Kalau dia berlanggar, dia tak kena tempat yang sepatutnya, tindak balas tak boleh berlaku. Contoh kita tengok dekat gambar. Kita tengok kat gambar ni. Gambar this one. Reaktan A dengan reaktan B dia berlanggar. Tetapi orientation dia salah. Orientation ni maksudnya susunan dia lah. Susunan reaktan A dengan susunan reaktan B ni dia tak memenuhi apa yang sepatutnya. So bila dia ada wrong orientation yang salah, maka dia tidak boleh bertindak balas. So lepas dia berlanggar tu, dia akan bounce balik. Maksudnya dia akan melantun balik. Boleh faham tak setakat tu? Cakap sikit nak respon? Boleh. Boleh Boleh cikgu. Boleh. Alright. Boleh. So apa dia? Sabar? Tak sabar? So untuk berlaku tindak balas, dia mesti ada berapa syarat? Dia mesti ada 2 syarat. Syarat yang pertama, dia mesti ada enough activation energy. Apakah yang dimaksudkan dengan activation energy? Activation energy ni ialah tenaga minimum yang diperlukan oleh reacting particles untuk bertindak balas. Syarat yang kedua, dia kena ada right orientation. Maksudnya orientasi yang betul, susunan yang betul. Kalau dia berlanggar pada tempat yang salah, tindak balas pun tak boleh berlaku. Boleh faham setakat tu? Seterusnya, Boleh, kalau sesuatu reaktan tu dia dah ada 2 syarat ni, maksudnya dia dah ada activation energy yang cukup dan dia berlanggar pada orientation yang betul, boleh berlaku tindak balas. Kalau dia tak ada 2 syarat ni, tindak balas tak berlaku. Apa maksud berlaku tindak balas? Bila berlaku tindak balas, dia akan ada 2 proses. Proses yang pertama, chemical bonds in the reactant are broken. Dekat reaktan, bond sesama reaktan tu dia akan pecah. Dan proses yang kedua akan terbentuknya bond yang baru. Contoh dia macam ni. Kan awak ada this one. So reaktan A react dengan reaktan B. So reaktan A dengan reaktan B ni dia akan berlanggar. Dia akan berlanggar satu sama lain. So untuk dia berlanggar dia mesti ada 2 syarat tadilah. Yang pertama dia mesti ada activation energy yang cukup. Yang kedua dia mesti ada correct orientation. Maksudnya dia berlanggar pada susunan yang betul. So bila ada 2 syarat ni barulah boleh berlaku proses yang seterusnya, di mana proses yang pertama dekat bahagian reaktan A dengan B ni bond dia akan pecah. So maksudnya nanti dia akan jadi ada 2 reaktan A dan dia ada 2 reaktan B. Maksudnya diorang dah tak ada bond. Sesama diorang dah tak ada bond. Maksudnya A dengan A dah tak ada bond, B dengan B pun dah tak ada bond. Lepas tu A dengan B dia akan buat bond yang baru. Maksudnya A akan join dengan B, A pun akan join dengan B. Boleh faham tak setakat tu?
So daripada reaktan dia akan menghasilkan produk. Okay, so dekat bahagian reaktan bond dia akan pecah, dan dekat bahagian produk dia akan buat bond yang baru. Boleh faham tak? Eh, Boleh, betul ni? boleh ke? Baru nak masuk. Macam Okay, boleh tak boleh? Okay, boleh, boleh. Okay, cikgu. alright. Okay, so ada yang baru masuk Siapa yang baru masuk? Ju baru masuk. Ju baru masuk. Wina ni siapa? Ain pun baru masuk. Seorang lagi. Siapa lagi? Oh, Zakfarani. Okay, Zakfarani. Okay. Okay, Ju dengan Ain. Selamat datang. Okay, so sekarang ni kita tengah membincangkan berkenaan dengan collision theory. Okay, collision theory. Okay, cikgu ulang balik lah secara ringkas untuk Ju dengan Ain. Okay, collision theory. Collision theory ni dia mengatakan bahawa tindak balas berlaku apabila particles ni dia berlanggar. Okay, chemical reaction can only occur when a reacting particle collide with one another with certain amount of kinetic energy. So bila partikel berlanggar, barulah tindak balas boleh berlaku. Dan untuk dia berlanggar, dia mesti ada berapa syarat? Dia mesti ada 2 syarat. Syarat yang pertama, dia mesti ada tenaga. Okay, ataupun istilah dia ialah activation energy. Dia mesti ada tenaga yang cukup. Baru tindak balas tu boleh berlaku. Yang kedua, dia mesti berlanggar pada orientation yang betul. Orientation ni maksudnya susunan. Kalau dia berlanggar satu sama lain tapi tak kena tempat yang sepatutnya, maka tindak balas tak boleh berlaku. Contoh, sepatutnya kepala berlanggar dengan kaki, barulah boleh berlaku tindak balas. Tetapi ni kepala berlanggar dengan kepala, tapi tindak balas tak berlaku. Itu maksud dia. So bila tak berlaku tindak balas, apa berlaku dekat reaktan yang berlanggar ni? Reaktan yang berlanggar ni dia akan bounce balik. Maksudnya dia berlanggar, dia akan bounce ni apa? Pantul balik. Dia akan pantul balik. Maksudnya dia tak melekat. Macam tu. Okey, boleh faham So bila dah ada 2 syarat ni, maksudnya dia dah ada cukup tenaga, dia dah berlanggar pada tempat yang betul, barulah boleh berlaku tindak balas. Okey. So semasa berlaku tindak balas, ada 2 proses yang terjadi. Proses yang pertama ialah pemecahan bond untuk reaktan. So reaktan ni dia akan pecah dia punya bond. Okey, reaktan akan pecah dia punya bond dan untuk menghasilkan produk dia akan bentuk bond yang baru. Okey, so kalau awak tengok gambar ni, awak tengok gambar yang pertama, what happen when the energy collision less than activation energy. Okey, so yang ni awak tengok dia ada reaktan A dan juga reaktan B. Okey, so reaktan A dia ada 2 bulat hitam, reaktan B dia ada 2 bulat kelabu. So dia orang berlanggar, tetapi tenaga untuk reaktan A dengan reaktan B ni rendah daripada sepatutnya. So tak berlaku tindak balas. So bila dia berlanggar, dia akan bounce balik. Okay, dia akan bounce balik. Okay. So chemical bonds in the reactant are not broken. Maksudnya antara 2 titik hitam ni diorang tak terpisah. Antara 2 titik kelabu ni diorang tak terpisah. Maksudnya bond reactant tidak pecah. Okay, bond reactant tidak pecah. So tak ada tindak balas. No reaction occur. Okay. Yang kedua, kita contoh yang kedua. Okay, reaktan A dengan reaktan B. Reaktan A 2 bulat hitam, reaktan B 2 bulat kelabu. Okay, so diorang ni berlanggar, collide. Collision ni pelanggaran. Tetapi diorang salah berlanggar. Okay, awak tengok. Yang A, reaktan A dengan reaktan B ni berlanggar, cuma satu atom saja yang berlanggar. Lagi satu tu tak berlanggar. So orientation salah. So bila orientation salah, maka tindak balas pun tak boleh berlaku. Okay. So no chemical bonds are broken. Maksudnya A dengan A ni, hitam dengan hitam, kelabu dengan kelabu ni diorang tak terpisah. Bond diorang tu tak pecah. Okay. Sebab diorang salah pelanggaran. Orientation tu salah. Okay.
So dia mesti ada dua syarat. Kalau tak ada salah satu saja pun tak boleh berlaku tindak balas. Okey. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga sama reaktan A dengan reaktan B. Okey. Dua-dua ni berlanggar. A dan B ni berlanggar. Tetapi keadaan tindak balas ni dia mencapai EA. EA ni activation energy. Maksudnya dia ada tenaga yang cukup. Yang kedua dia berlanggar pada tempat yang betul. Okey. So bila macam ni memenuhi dua syarat, berlakulah tindak balas. Okey. So bila berlaku tindak balas apa jadi? Yang pertama, chemical bonds in the reactants are broken. Maksudnya A dengan A ni, okey, bulat hitam dengan bulat hitam ni dia pecah. Yang B, bulat kelabu dengan bulat kelabu ni dia pecah. Okay, so bila dia pecah, dia dah single lah, dia dah bebas. Maksudnya kita ada dua bulat hitam, dia ada dua bulat kelabu yang bebas. So diorang akan bentuk new product. Kita akan bentuk new product. Satu bulat hitam akan buat bond dengan satu bulat kelabu. Lagi satu bulat hitam akan buat bond dengan satu bulat kelabu. Okey, boleh faham tak setakat tu? Faham ke? Boleh cikgu. Boleh? Boleh faham eh? Okay. Okey, very good. Okey, so seterusnya. Okey, so bila ada dua syarat, dia dah ada EA yang cukup, activation yang cukup, dia dah berlanggar. Lepas tu barulah boleh terjadi tindak balas. Okey, bond pecah dan then akan terbentuknya bond yang baru. Okey. So pelanggaran yang terjadi bila dia mencapai bila dia ada tenaga yang cukup dan dia berlanggar pada susunan yang betul, pelanggaran tu kita panggil sebagai effective collision. Okey, kita panggil sebagai effective collision this one. So kalau dia berlanggar sahaja, dia berlanggar tapi tenaga tak cukup, dia berlanggar pada tempat yang salah, kita tak panggil effective collision. Maksudnya pelanggaran tu tak efektif. Tapi kalau dia ada tenaga yang cukup, dia berlanggar pada tempat yang betul, maka collision tu dia sangat efektif. So bila ada effective collision ni lah yang akan membawa kepada berlakunya chemical reaction. Barulah ada pembentukan produk. Okey, boleh? Right. So kesimpulan dia macam ni. Kesimpulan dia macam nak kata? Pada okey. So yang pertama, particles akan berlanggar. Okey, dia akan collide. Okey. So untuk dia berlanggar, dia mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia mesti ada EA yang cukup, activation energy. Syarat yang kedua, dia mesti ada susunan yang betul. Dia mesti berlanggar pada tempat yang betul. Alright. Sorry cikgu draw pakai mouse je ni. tak ada pen. Okay, orientation. Okay. So bila partikel tu berlanggar, dia memenuhi dua syarat ni, barulah pelanggaran tu dia menjadi pelanggaran yang efektif. Dia akan menjadi pelanggaran effective collision. Okay. So, effective collision inilah yang akan menyebabkan berlakunya tindak balas, reaction. Okay. So apa berlaku semasa tindak balas berlaku? Yang pertama, bonds akan pecah. Okay, bonds broken. Siapa yang bonds broken? Reactant ke produk? Reactant, yes. Reactant akan break dia punya bond. Okay, yang kedua akan terbentuknya bond yang baru, bond formation. So siapa yang bond formation akan menghasilkan produk. Okay, boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Boleh?
Boleh? Easy. Easy je kan? Senang je kan? Boleh. Boleh lah. Okay, alright. Saya nak alihkan dia. Kali gerak-gerak lah. Okay, tak apalah. Okay, sekejap. Okay, lepas tu okay, this one. So the effective collision will result in chemical reaction. So bila pelanggaran tu dah efektif, barulah boleh berlaku tindak balas. So frequency of effective collision. Frekuensi ni maksudnya kekerapan. So kalau reaktan tu berlanggar and then setiap pelanggaran tu efektif. So maksudnya banyak pelanggaran yang efektif, maka lagi cepatlah tindak balas tu berlaku. Rate of reaction akan increase. Okey, boleh. Ya. Tapi macam mana kita nak bagi pelanggaran tu sentiasa efektif? Macam mana kita nak bagi pelanggaran tu sentiasa efektif? Macam mana kakak? Ada, siapa nak jawab? Cuba jawab. Macam mana awak nak bagi pelanggaran tu efektif? Ada jawapan? Macam mana awak nak bagi pelanggaran tu efektif? Mula-mula dia berlanggar. Okay, dia ada dua syarat tu, dia ada EA yang cukup, dia berlanggar pada tempat yang betul, maka barulah menjadi collision yang efektif. Okay, sekarang ni soalan dia macam mana nak jadikan collision tu sentiasa efektif? How? Macam mana kakak? Tu cikgu, faktor-faktor tu cikgu. Size of solid reactant tu Faktor-faktor tu okay, yes. Okay, so untuk menghasilkan frequency of effective collision yang tinggi, kita mesti ubah dua benda. Yang pertama this one, frequency of collision. Frequency of collision ni maksudnya kita bagi partikel tu sentiasa berlanggar. Kalau partikel tu sentiasa berlanggar, lama-lama dia akan dapat tenaga yang cukup. Lagi satu, kalau partikel tu dia sentiasa berlanggar, dia berlanggar, nak tak nak dia mesti akan berlanggar tempat yang betul. Dengan syarat dia mesti kena sentiasa berlanggar. Okey, boleh. So bila dia selalu berlanggar, barulah tenaga dia cukup. Bila dia selalu berlanggar, barulah dia boleh berlanggar pada tempat yang betul. Kita tak tahu dia berlanggar tempat yang mana akan boleh berlaku tindak balas, kita tak tahu. Yang tahu dia je, benda yang berlanggar je yang tahu. So dia kena sentiasa berlanggar, dia kena try and error. Kalau langgar belah sini, okey tak berlaku tindak balas. Langgar sini, tak berlaku tindak balas. Okey, langgar kat sini, okey baru berlaku tindak balas. Macam tu. Okay. Yang kedua, yang pertama tadi kita kena ubah dia punya frekuensi. Maksudnya kita kena bagi partikel ni sentiasa berlanggar, frekuensi. Maksudnya frequent, selalu berlanggar. Frequency of collision. Yang kedua, activation energy. Okay, activation energy ni maksudnya kita rendahkan tenaga dia. Maksudnya kita bagi tindak balas tu, kita rendahkan tenaga dia supaya banyak partikel yang boleh mencapai tenaga yang sepatutnya. Okay, boleh faham tak? Hello? Boleh faham ke tak boleh faham? boleh cikgu. Boleh. Okey. So, nanti kita akan tengok dia ada 4 faktor tu. 4 faktor. Faktor yang keempat, catalyst. Okey, faktor keempat, catalyst. Catalyst ni fungsi dia akan merendahkan activation energy. Maksudnya katakan tindak balas tu berlaku pada tenaga 1000 contoh. Maksudnya partikel yang berlanggar tu dia kena ada minimum tenaga 1000 baru tindak balas boleh berlaku. Tapi bila kita letak catalyst ni dia akan merendahkan. Dia akan merendahkan tenaga yang sepatutnya. So katakanlah dia rendahkan 500. So banyak partikel yang boleh mencapai tenaga 500 tu daripada 1000. 1000 banyak. Bila dia berlanggar, bila dia kerap berlanggar, barulah dia boleh mencapai 1000. Tapi kalau activation energy tu rendah, maksudnya dia berlanggar sikit je. Dia tak payah berlanggar banyak pun.
tenaga dia dah boleh mencapai 500. Macam tu. Boleh faham tak? Okay. So, sekali lagi kesimpulan dia, untuk kita mendapat effective pollution, kita kena ubah dekat sini. Okay. Satu, kita kena ubah FOC, frequency of pollution. Maksudnya kita kena bagi partikel tu sentiasa berlanggar. Yang kedua, kita kena ubah EA. Macam mana nak ubah EA? Selalunya kita tambah catalyst. Okay, kita tambah catalyst. Okay. Macam mana kita nak ubah FOC supaya partikel tu lagi cepat berlanggar? Kita tahu faktor dia. Kalau yang faktor yang pertama, temperature. Betul tak? Temperature. So kita panaskan tindak balas tu. Bila tindak balas tu panas, partikel ni dia akan lagi bergerak dengan laju. So bila bergerak laju, lagi banyaklah dia berlanggar. Okay, faktor yang kedua, size. Kita mesti pakai size yang kecil. Betul? Betul tak? Bila size kecil, permukaan dia tu besar. So bila permukaan dia tu besar, lagi banyaklah partikel boleh berlanggar dekat permukaan yang besar tu. Okay. Yang ketiga, concentration. Concentration ni kita mesti guna concentration yang tinggi. Apa maksud concentration? Concentration ni ialah bilangan. So kalau awak tinggikan concentration, lagi banyaklah partikel yang boleh berlanggar. Katakan awak pakai 0.5 dengan 1.5. So 1.5 punya kepekatan, dalam tu partikel tu lagi banyak. So awak bayangkan dalam satu dewan yang crowded, awak letak 1,000 orang dengan satu lagi dewan yang sama saiz, awak letak 100 orang. Yang mana akan lagi banyak berlanggar? Mestilah dewan yang ada 1,000 orang. Itu maksud, itu gambaran senanglah berkenaan dengan concentration. Okay. So bila kita ubah FOC, kita naikkan FOC, EA kita mesti kurangkan EA. Maksudnya kita mesti kurangkan tenaga yang diperlukan. Contohnya macam ni, EA ni sebenarnya dia macam satu halangan tau. Contoh awak nak naik bukit. Awak tengah jogging, awak nak naik satu bukit. So, kalau bukit tu tinggi, awak kena tenaga yang banyak untuk awak lepas bukit tu. Okay, tapi kalau bukit tu rendah, awak kena guna tenaga yang sikit saja untuk awak lepas bukit tu. Itu maksud EA. Maksudnya tenaga yang diperlukan untuk oleh reaktan tu untuk berlanggar supaya tindak balas berlaku. Okay. So kalau EA tu rendah, lagi cepatlah tindak balas tu boleh berlaku. So bila FOC tinggi, EA rendah, maka barulah boleh mencapai FOE. Barulah frequency of effective pollution boleh tinggi. Okay. Bila FOC tinggi, FOEC tinggi, barulah rate of reaction increase. Okey, boleh faham? Boleh. Okay. So nanti kita akan tengok daripada setiap 4 faktor tu kan, size, temperature, concentration dengan catalyst. Macam mana keempat-empat faktor ni dia boleh ubah FOC dengan EA. Cikgu dah terang tadi, tapi itu dalam ringkas, nanti kita akan tengok lebih detail. So bila kita naikkan FOC, okay, EA ni kalau kita kurangkan EA, automatik FOEC akan naik. Kalau kita naikkan FOC, automatik FOEC akan meningkat. Okay, bila FOEC meningkat, maksudnya lagi banyak partikel yang berlanggar tu, tapi pelanggaran tu efektif. Maksudnya dia ada EA yang cukup, dia berlanggar pada orientation yang betul, barulah tindak balas tu boleh berlaku dengan cepat. Okey, boleh? Okay, so apa-apa pun dia back kepada basic yang ini. Dia mesti berlanggar dahulu. Okey, dia mesti berlanggar dahulu. So lagi banyak dia berlanggar, okey, FOC akan meningkat. FOC, frequency of collision akan meningkat. So lagi banyak dia berlanggar, lagi kerap dia berlanggar, lagi banyaklah FOC, lagi kerap dia berlanggar. So bila lagi kerap dia berlanggar, dia akan lagi dapat lagi banyak tenaga dan dia akan berlanggar pada tempat yang betul.
Bila dia dah memenuhi dua syarat ni, barulah tindak balas tu kita panggil, barulah pelanggaran tu kita panggil sebagai pelanggaran yang efektif. Okay. Bila lagi banyak pelanggaran efektif berlaku, meningkatlah FOEC. Frequency of Effective Pollution meningkat. Bila FOEC meningkat, lagi cepatlah tindak balas tu boleh berlaku. Maksudnya, lagi banyaklah bond yang pecah, bond reactant break, dan lagi banyaklah bond baru terbentuk untuk menghasilkan produk. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey. Setakat tu ada soalan tak? Okay, cikgu buka soalan. Siapa nak tanya boleh tanya. Okay, hari ni dah habis dah. Cikgu nak ajar tu je. Lepas ni nanti baru kita tengok 4 faktor tu. Okay, sekarang ni cikgu buka soalan. Siapa nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Okay, silakan tanya. Okay, ada nak tanya? Tak ada. Faham semua? Faham. Okey, tak apa, kalau faham tak apa. Okey, so dalam modul yang ini dia dah bagi semua dah lah. Maksudnya awak tak perlu nak lengkapkan. Okey, so awak boleh baca je balik. Yang ni semua cikgu dah terang dah. Okey, contoh-contoh ni pun dah tengok. Yang ni cikgu dah terang lagi. Okey, energy profile diagram. Okey, energy profile diagram. Okey, tindak balas dia ada dua. Satu exothermic, satu endothermic. Okey, thermic ni dia asal daripada perkataan thermal. Thermal ni maksudnya heat. Okey, exo ni maksudnya luar. So maksudnya tindak balas exothermic ialah tindak balas yang membebaskan haba. Okey, kalau endothermic tindak balas yang menyerap haba. So exo release heat, endo absorb heat. Okey, boleh faham? Okey. So, cikgu cuma nak tunjuk, graf ni cuma nak tunjuk ialah EA. Dia nak tunjuk EA this one. Kalau awak nampak anak panah ni. So, ni reactant. Okey, lepas tu dia naik. So, bukit ni lah yang kita panggil sebagai activation energy. Okey. So, reactor ni daripada bawah ni dia nak naik sampai ke puncak ni. Reaktor ni dia akan berlanggar satu sama lain. So dia berlanggar. Lama-lama awak tengok puncak tu naik. Maksudnya lagi banyak dia dapat EA. Maksudnya bila dia berlanggar, maksudnya lagi banyak tenaga dia dapat. So memang dia kena berlanggar. Nak memang dia kena berlanggar. So bila dia dah sampai puncak, maksudnya dia dah ada tenaga yang cukup. Bila dia ada tenaga yang cukup, barulah dia boleh menghasilkan produk. So terus jadi produk. Okay. Kalau endo pun sama. Dia start daripada reactant, naik sampai ke puncak. Ini awak tengok energi dia makin lama makin naik. Reactant energi dia makin lama makin naik. Kenapa makin naik? Sebab dia berlanggar. Bila dia berlanggar, tenaga dia dapat banyak tenaga. Tapi dia tak mencapai lagi tenaga yang sepatutnya. So dia berlanggar lagi, berlanggar sampai puncak. Okey, dia dah ada enough energy. Boom, teruslah jadi produk. Okey, cuma beza exo dengan endo, perbezaan tenaga. Kalau exo, tenaga produk lagi rendah daripada tenaga reaktor. Kalau endo, tenaga produk lagi tinggi daripada tenaga reaktor. Okay? Okay, alright. So, awak tahu yang tu dulu. Nanti yang detail nanti, form 5 nanti awak belajar. Okay, ada satu bab berkenaan dengan exothermic, berkenaan dengan endothermic. Okay, cuma dia masukkan sedikit kat sini, cuma dia nak tunjuk EA ni ialah this one, yang bukit ni. Maksudnya reaktor ni dia berlanggar, tenaga dia akan naik sampai puncak, maksudnya dia dah mencapai tenaga yang cukup. Okay, barulah boleh berlaku tindak balas, barulah boleh menghasilkan produk. Okay. Alright. Okay, last kali this one. Factors. Factors ni yang 4 tu lah. Size, concentration, temperature,
catalyst. Okay. So 4 faktor ni dia akan mempengaruhi collision, FOC, frequency of collision, ataupun dia akan mempengaruhi activation energy. Okay. So bila FOC meningkat, maksudnya lagi crowd partikel ni berlanggar, okay, mestilah dia akan dapat tenaga yang cukup dan mesti dia akan berlanggar pada tempat yang betul. Okay. Lepas tu, kalau activation energy rendah, lagi rendah activation energy, lagi banyak particles ni cepat dapat tenaga. So bila dapat tenaga dengan cepat, bolehlah dia cepat menghasilkan produk. Okay. So bila FOC meningkat, activation energy berkurang, dia akan mempengaruhi FOEC, frequency of effective collision. So bila FOEC meningkat, barulah rate of fraction pun akan meningkat. Tindak balas tu akan berlaku dengan cepat. Okay. So 4 faktor dia akan mempengaruhi FOC ataupun activation energy, dan dia akan mempengaruhi FOX. Okay. So ingat je lah 4 faktor akan efek pada FOX akan efek pada FOX akan efek kepada ROR, rate of fraction. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, ada soalan tak sebelum cikgu tamatkan kelas? Hari ni tu sahaja cikgu nak ajar dulu. Tak ada. Tak ada soalan betul Tak tahu. Saya okey. Boleh. Okay. Yang lain. Cuba bersuara sikit yang lain. Cikgu nak dengar awak, suara awak lama Okay tak cikgu, dengar. faham cikgu. Okay, Aiman dah bersuara. Okay, suara siapa tu? Okey cikgu. Alamak, suara siapa tu? Comelnya. Ain Ain okey? Okey, Ain dah bersuara Okey, cikgu. lagi. Ika, Ada, cikgu, ada. Adam okey? Adam okey. Ika. Okay. Ika, Ju. Line slow tak dengar sangat je. Siapa yang tak dengar? Fat. Fat. Alamak. Tak apalah, cikgu dah record dah ni, nanti cikgu ni balik. Kalau record dia save kat mana? Cikgu tak pernah guna Zoom ni. Selalu kan sebelum ni kan cikgu record video je letak kat YouTube kan. Okey, yang lain ada soalan nak tanya? Tak ada Okey. Betul Betul. Okey, so kalau tak ada soalan, kelas hari ni itu saja dulu. Next class which is minggu depan lah kan. Minggu ni dah tak ada kelas dah. Minggu depan kita akan tengok 4 faktor tu lah. Size, concentration, temperature dan catalyst. Macam mana 4 faktor ni dia akan mempengaruhi FOC, sekaligus mempengaruhi FOEC, sekaligus akan mempengaruhi rate of reaction. Okay. So hari ni cikgu ajar teori dulu lah. Okay. Alright. So kesimpulan last sebelum habis. Kesimpulan dia. Okay. So particles ni dia akan berlanggar. Untuk berlaku tindak balas dia mesti berlanggar. Nama pun collision theory. So dia mesti berlanggar. So bila dia berlanggar, dia akan mendapat tenaga. Bila tenaga tu dah cukup, maksudnya dia dah mencapai activation energy. Dan bila dia berlanggar, bila dia kerap berlanggar, dia mesti akan berlanggar pada tempat yang betul. So correct orientation. So bila ada dua syarat ni dah memenuhi, barulah pelanggaran tu kita panggil sebagai effective collision. Bila lagi banyak effective collision berlaku, maksudnya banyak particles yang berlanggar secara efektif, maka bolehlah berlaku tindak balas dengan cepat. Okay, so tindak balas cepat ni apa dia? Dalam apa yang berlaku dalam tindak balas? Satu, bond broken. Maksudnya bond reaktan pecah. Produk akan terbentuk bond yang baru. Okay, right. So last sekali bismillah FOC. So FOC ni maksudnya bila lagi kerap particles tu berlanggar, okay, maka akan lagi banyaklah particles yang akan mencapai effective collision. Lepas tu barulah rate of reaction akan naik. Tindak balas tu berlaku dengan cepat. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini.
Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa nak tanya tak? Tadi Ada? Nak tanya apa? tak ada. Oh tak ada. Oh okey. Tak ada cikgu. Tak ada Okey. Alright, so kalau tak ada soalan, boleh bersurat. Boleh bersurat. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nanti Terima kita kasih jumpa. cikgu. Alright, kita jumpa kelas akan datang lah. Terima kasih, Go. Okey, sama-sama. Terima kasih, Go. Sama. Terima kasih cikgu. Alright, sama. Tujuh, lift cepat gila. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Buat Aisyah senyap lah Aisyah ni. Anas okey Anas Okay. Okay, alright. Okay, thank you.